tingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami dimanapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua rakyat Malaysia yang sedang mengikuti kami di FB Live KKM Plus edisi Kenali COVID. Pada hari ini 2 April 2020, kami bersiaran dari Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia Putrajaya bersama saya Dr. Wan Nur Azlin Wan Idris, pakar perubatan keluarga di Klinik Kesihatan Putrajaya Presin 9, dan menemani saya pada hari ini. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya ialah Dr. Ziti Akhtar binti Supian. Saya macam Dr. Noor juga, pakar perubatan keluarga dari Klinik Kesihatan Seri Kembangan. Kita dah masuk hari ke-12. Oh ya, hari kedua. Hari kedua dalam fasa kedua PKP yang bermula semalam dan dijadualkan berakhir pada 14 April 2020. Okey, sebelum tu kita mulakan suka untuk saya update sedikitlah mengenai situasi semasa COVID di Malaysia. Sehingga jam 12 tengah hari 1 April 2020 iaitu semalam, sebanyak 142 kes baru telah dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID di Malaysia sebanyak 2,908 kes. Daripada jumlah tersebut, jumlah yang telah sembuh adalah sebanyak 645 kes, dan jumlah kematian yang tercatat setakat ini ialah 45 kes. Jadi berikut itu adalah situasi semasa COVID. Jadi untuk sesi pada hari ini, Dr. Ziti, apakah yang kita ingin highlight kepada para penonton kita di FB Live hari ini? Sebenarnya saya rasa kita perlu highlightkan tentang pemakaian mask lah, Dr. Noor. Oh, okey. Kenapa saya kata begitu ya? Sebab for the past few days kalau kita perhatikan, banyak soalan-soalan dekat Facebook Live KKM Kenali COVID ni, banyak soalan yang membicarakan ataupun bertanyakan tentang pemakaian mask. Perlukah orang awam pakai mask? Okey, sebenarnya untuk pemakaian mask, kita katakan mask ni perlu dipakai. Mask ni ataupun kita kata penutup muka lah ya. Penutup muka ni perlu dipakai oleh 3 golongan yang utama. Pertama, untuk healthcare worker ataupun petugas kesihatan. Yang kedua, face mask ini kita galakkan pakai untuk seseorang yang mempunyai tanda-tanda batuk. Ya? So kalau anda mempunyai gejala batuk, anda memang perlu pakai mask apabila keluar daripada rumah. Di samping itu juga, face mask ni perlu dipakai sekiranya anda menjaga pesakit ataupun seseorang yang kemungkinan dijangkiti COVID-19. Jadinya kan Dr. Noor, tak semua orang perlu pakai mask. Okay. Ya? Jadi adakah semua sebenarnya tahu tentang cara pemakaian mask yang betul? Soalan yang baik. Saya rasa hari ni kita perlu share, Dr. Noor. Macam mana cara yang betul untuk seseorang itu memakai mask. Sebab saya tengok pengalaman sendiri di klinik, apabila melihat pesakit saya memakai mask memang bagus. Tetapi memakai dengan cara yang salah. So hari ni kita tekankan macam mana memakai mask dengan cara yang betul. Saya akan beritahu caranya. Dr. Noor nak minta tolonglah buat demonstrasi boleh? Boleh. Dr. Noor ada bawa mask? Okey. Saya ada surgical mask ataupun kita panggil 3-ply mask. Okey. Okey, sebelum anda memakai mask, sebenarnya sebelum anda menyentuh mask anda, perkara pertama yang anda perlu tahu, anda tanya pada diri sendiri, perlukah saya memakai mask? Sekiranya jawapannya perlu, iaitu anda mempunyai gejala batuk, memang anda perlu memakai mask sebelum keluar daripada rumah. Mask ini, sebelum memegang mask, anda perlu mencuci tangan dahulu dengan air dan sabun. Sekiranya tidak ada, gunakan hand rub untuk mencuci tangan. Selepas tu,
letakkan hand mask ya di muka seperti yang Dr. Noh cuba demonstrasikan. Letakkan mask di muka dan anda perlu ikat mask anda. Okey. Ikat di atas dan bahagian bawah. Sekiranya anda perlu letakkan di telinga, cangkupkan di telinga sahajalah. Okey, selepas itu anda perlu pastikan mask tadi tu yang di bahagian hidung, anda perlu pastikan bahagian atas dan bawah mask tersebut ya. Bahagian yang ada metal strip adalah di bahagian atas. Jangan tertukarlah. Ada sesetengah orang ya, dia menggunakan metal strip di bahagian bawah. Itu dah silap. So, macam yang Dr. Noh pakai, Dr. Noh perlu ketatkan sedikit di tali di bahagian belakang ya. Okey. Ketatkan tali di bahagian belakang. Kena tekan metal strip di bahagian hidung supaya dia betul-betul mold ikut bentuk hidung kita lah. Untuk bahagian bawah, face mask tu kita akan tarik sehingga menutupi mulut dan juga dagu. Sebab saya tengok ya, kadang-kadang ada pesakit kita yang datang ke klinik saya lah, dia tak tutup mulut dan bahagian dagu. So dia biarkan, sama ada kadang-kadang hidung pun kita nampak kawasan hidung ya. Okey, selepas itu bila kita ingin menanggalkan mask ya, apa yang perlu kita buat adalah kita tanggalkan daripada belakang. So anda jangan sentuh bahagian hadapan mask. Tanggalkan daripada belakang. Okey. Make sure tidak kena pada pakaian, tidak kena pada muka. Dan buangkan mask anda di dalam tong sampah yang bertutup. Ya? Terus buangkan. Jangan terkena pada pakaian lah. Yeah. Okey. Itu adalah cara yang betul untuk memakai mask. Okey. Dr. Noh, kita kena tengok soalan banyak dah masuk dah ni. Ada soalan daripada Ada Dala. Ya? Ya, betul kena pakai mask kalau nak masuk pasaraya. Mungkin ada sesetengah pasaraya yang mengamalkan kena memakai penutup mulut ataupun muka ni sebelum memasuki pasaraya ya. Itu bergantung kepada fasiliti masing-masing lah. Betul. Kalau pasaraya tu menghendaki pelanggannya untuk memakai mask, maka kenalah memakai mask ya. Ya. Tetapi seperti yang saya ulang tadi, kita hanya pakai mask dalam 3 keadaan tadi. Tidak perlu panik jika anda tidak mempunyai penutup muka. Okey, ada dekat farmasi pun, ada dalam kata lagi ya, farmasi satu keping pun dah terlepas dia punya statement tu ya. Memang harga mask memang mahal ya, tetapi kerajaan telah meletakkan harga shilling mask kepada RM1.50 ya. Sepatutnya anda boleh laporkanlah jika harga emas terlalu mahal ya. Ya, betul. Okey, ada soalan lain ke? Whatever lah. Semua kena pakai mask untuk melindungi anda sendiri dan yang lain. Sebab kita tidak tahu siapa pembawa virus dan ada yang tidak ada simptom pada peringkat awal. Ya. Dr. Noh mungkin nak komen? Ya. Dalam keadaan yang jika anda boleh mendapatkan mask, tiada masalah untuk anda mendapatkan bekalan mask dan anda rasa mungkin rasa lebih tenang kalau memakai mask ya, anda boleh berbuat demikian sebenarnya. Cuma di dalam keadaan yang mana jika kekurangan bekalan, anda tidak dapat mendapatkan mask, anda tidak perlu risau kerana seperti yang Dr. Siti nyatakan tadi, sebenarnya golongan-golongan yang betul-betul memerlukan mask adalah yang telah dimentionkan tadi, iaitu 3 golongan kan. Satu yang bergejala, satu yang menjaga orang yang disyaki atau menghadapi COVID sendiri, dan juga kepada petugas-petugas kesihatan. Okey, di samping tu juga ya, kalau kita tengok tadi ada komen daripada Akyung Chang ya, KKM harus beri mask ini untuk golongan yang sudah berumur ataupun sudah mencapai 60 tahun ke atas sebab golongan ini mudah terjangkit virus ini. Betul statement anda, iaitu kalau golongan yang telah berusia, kalau hadir ke klinik ya, sama ada ke klinik kesihatan ataupun hospital, golongan yang mempunyai risiko sebenarnya kita ada di counter screening kita ya, di setiap klinik kesihatan di seluruh Malaysia lah ya Dr. Noh. Memang kita telah pastikan ya, pesakit sebelum masuk ke kawasan compound klinik kita, kita akan screen sama ada anda mempunyai gejala ataupun tidak.
Sekiranya ada gejala seperti batuk ataupun demam ataupun mempunyai kontak dengan pesakit yang ada COVID-19, kita memang akan bagi mask. Ya? Itu sama ya, standard prosedur kita. Sama. Yalah. Di sini ada yang bertanya ya, berapa lama nak pakai mask? Berapa lama untuk seseorang itu memakai penutup muka dan hidung ya? Sebenarnya kalau menggunakan 3-ply mask seperti yang saya tunjukkan tadi, kita nasihatkan untuk tidak melebihi 8 jam ya. Sebenarnya kalau sudah basah atau bukan basah lah, lembab ya, disebabkan oleh titisan cecair itu, kita dah boleh tukar. Okey, tetapi ada juga yang bertanya mengenai penggunaan mask kain, cloth mask yang banyak kita tengok orang pakai juga sekarang ni ya. Sebenarnya cloth mask tu tekstur bahan yang digunakan di dalamnya adalah sponge ya, sponge. Jadi untuk sesiapa yang rasa dia nak pakai sponge mask, dia perlu tidak melebihi 3 jam. Perlu ditukar dan sebenarnya perlu dibasuh dan dikeringkan dengan sebaiknya sebelum digunakan semula. Ya, betul tu. Untuk kita maintain ya kebersihan ya mask yang telah kita pakai. Memang saya nampak ramai juga yang menggunakan DIY punya face mask lah, sebab susah nak dapatkan di pasaran pada waktu sekarang. Make sure selepas anda pakai tidak lebih daripada 3 jam dan anda perlu cuci sebelum menggunakan semula face mask tadi. Dr. Noor, tadi ada soalan daripada Encik Ahmad Ruzaini. Dah terlepas dah ke atas soalan tadi. Dia tanya, adakah selamat datang ke klinik sewaktu PKP ni? Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya klinik-klinik kerajaan beroperasi seperti biasa ya. Kebanyakan klinik kerajaan beroperasi seperti biasa. Cuma kita telah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk mengelakkan perkumpulan beramai-ramai pesakit di dalam klinik. Jadi contohnya untuk kes-kes appointment, untuk kes seperti pesakit kencing manis, darah tinggi, kita akan melihat kepada kes tersebut jika tiada urgency, maksudnya pesakit stabil. Sebenarnya kita ada juga membuat re-appointment kepada pesakit ya. Kita tukar tarikh sehingga ke tarikh yang berikutnya. Untuk sesiapa yang tidak dihubungi oleh klinik, jika anda merasa risau untuk datang ke klinik, anda juga boleh menghubungi klinik untuk bertanyakan kepada staf klinik sama ada boleh ditukarkan appointment anda semua. Okey, tetapi untuk kes-kes yang urgent contohnya seperti kesihatan kanak-kanak ya, imunisasi, ibu mengandung ataupun sesiapa yang dalam keadaan yang tidak sihat contohnya sakit dada, anda boleh datang ke klinik seperti biasa. Kita tidak menutup operasi dan juga di klinik kita ada kaunter saringan untuk COVID. Sesiapa yang datang kita akan saring dulu sebelum dibenarkan masuk ke dalam klinik. Ada soalan daripada Mazila Ila. Dia tanya ya, macam mana kalau seseorang mempunyai simptom batuk lebih daripada 2 minggu ya? Okey, kalau batuk lebih daripada 2 minggu, biasanya ya kita memang minta pesakit datang ke klinik kesihatan untuk kami screen. Kita kena rule out nombor 1 lah ya. Walaupun sekarang tengah musim COVID, tapi kita tak boleh lupakan penyakit-penyakit lain seperti jangkitan kuman tuberkulosis ya. Sekiranya anda ya Cik Mazila Ila mempunyai simptom batuk melebihi 2 minggu, saya nasihatkan perlu datang ke klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda untuk mendapatkan pemeriksaan lanjut lah ya. Okey, seterusnya kita ada soalan ya daripada Silip John. Dia kata kalau kita sakit sesemak atau batuk, perlukah kita sentiasa pakai mask semasa tidur? Okey. Macam mana kita nak jawab ya? Sebenarnya kalau anda berseorangan di dalam bilik, anda tidak perlu memakai mask. Tujuan mask itu dipakai adalah kita nak mengelakkan titisan cecair apabila kita batuk atau bersin daripada keluar terus daripada kita punya mulut dan hidung lah. Jadi dihalang oleh mask tersebut. Jadi kalau anda berseorangan, tidak ada masalah untuk tidak memakai mask. Tetapi kalau dikhawatiri ada orang di sekeliling anda pada masa tersebut, anda perlulah memakai mask.
Okey, ada soalan daripada Hiran Ana. Betulkah ada perbezaan warna hijau dan putih pada mask? Saya ada ternampak post di Facebook mengatakan permukaan warna hijau di bahagian luar adalah untuk orang sakit, manakala bahagian putih di luar adalah untuk orang sihat. Okey, sebenarnya face mask tu untuk yang kita perlu pakai, yang macam Dr. Noor tunjuk ni ya, warna hijau memang kadang-kadang ada juga yang berwarna biru. Itu adalah untuk bahagian luar. Bahagian putih adalah untuk bahagian dalam. Tidak kira sama ada anda batuk ataupun tidak, apabila anda memakai mask, anda perlu memakai bahagian yang berwarna di bahagian luar dan bahagian putih di bahagian dalam. Itu adalah cara yang betul lah ya. Okey. Soalan daripada Ariana Dahlia. Perlukah anggota kesihatan ditabung darah menggunakan face mask semasa proses menderma darah? Macam mana pula dengan para penderma? Apa pendapat Dr. Noor ya? Semasa menderma darah. Maksudnya kata Ariana Dahlia, anggota kesihatan tu di unit tabung darah menggunakan face mask semasa proses menderma darah. Macam mana pula dengan para penderma? Perlu ke para penderma memakai mask? Okey, sebenarnya ini merujuk kepada petugas kesihatan lah kan, sebab di fasiliti kesihatan, tidak kira di klinik atau di hospital, sebenarnya kita galakkan mereka yang hadir, termasuklah staf kesihatan untuk menggunakan mask. Ini kerana bila di klinik atau di setting seperti tempat pendermaan darah, kita tidak boleh maintain social distance 1 meter dengan pesakit. Kita mungkin perlu lebih dekat dengan dia untuk membuat prosedur. Jadi sebab itu kita memang unjurkan staf di klinik untuk memakai penutup hidung dan muka. Okey. Saya rasa kena recap balik. Nanti takut kita punya penonton lost. Okey, hari ni Dr. Noor dan saya Dr. Ziti, kami memang membicarakan lebih mendalam tentang face mask. Komen-komen yang telah kita berikan tadi sebenarnya kami ambil daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Buat masa sekarang, stand daripada Kementerian Kesihatan Malaysia adalah golongan yang akan kita galakkan memakai mask adalah mereka yang mempunyai gejala batuk dan healthcare provider ataupun mereka yang menjaga pesakit yang kemungkinan besar dijangkiti COVID-19. Mengikut stand daripada WHO, tidak semua orang perlu memakai mask jika tidak mempunyai gejala. Dan ini adalah sehingga sekarang lah penyataannya adalah begitu. Jika ada perubahan pada masa hadapan, kita akan update. Okey. Ada juga yang bertanya mengenai boleh ke COVID-19 ni tersebar melalui telefon, percakapan telefon? Macam mana Dr. Ziti? Okey, Encik Rosman Man, sebenarnya ya penyebaran COVID-19 adalah virus COVID-19 adalah melalui droplets ya, titisan droplets. Melalui perhubungan telefon, virus ini tidak dapat disebarkan. Maksudnya kita kena ada titisan droplet sekiranya seseorang yang dijangkiti positif COVID-19, dia ada penyakit ya, dia ada COVID-19 virus apabila dia batuk, apabila dia bersin, apabila dia bercakap. Dan kita punya jarak dengan orang yang dijangkiti tu kurang daripada 1 meter ataupun 3 kaki. Kalau nak senang kita ambil 1 depa lah ya. Risiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 adalah sangat tinggi. Ya, maksudnya through telefon tak boleh dapatlah jangkitan. Okey, Puan Masita Hamid. Salam, nak tanya, saya ada appointment dengan doktor pada 9 hari bulan 4. Adakah boleh anak saya datang untuk ambil ubat sahaja? Untuk makluman, saya ada buku lawatan dari Puan Masita Hamid, Kampung Pandan. Okey, dia maksudnya Puan Masita tak nak datang ni. Boleh ke anak dia wakilkan Puan Masita untuk ambil ubat?
Sebenarnya kita perlu tahu apakah masalah anak Puan ya, Puan? Puan Masita sendiri, Dr. Noh. Oh, Puan Masita. Puan Masita ada penyakit. Oh, anak datang. Boleh ke anak datang untuk ambilkan ubat? Right. Okey. Sebenarnya untuk perkhidmatan ubat, mendapatkan ubat di farmasi, kita menyediakan berbagai pilihan ya. Jika tidak mahu hadir ke klinik, sebenarnya boleh juga menghubungi farmasi di klinik tersebut untuk mendapatkan ubat secara pos atau juga melalui SMS dan Go, di mana call farmasi dan boleh drive through ke farmasi untuk mendapatkan ubat. Jika perkhidmatan tersebut disediakan di klinik tersebut, jadi perlu menghubungi farmasi di klinik untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Okey, Cik Nazmi, Cik Yahya ada tanya satu soalan. Kalau nak recycle face mask, sebab itu sahaja yang ada, bolehkah kita steamkan untuk disinfeksi dan guna semula? Oh, sebenarnya tidak digalakkan ya, Cik. Sebenarnya penggunaan mask adalah disarankan untuk satu kali guna dan perlu dibuang sebenarnya. Ini untuk mengelakkan sekiranya ada virus tersebut di mask, kita tak naklah bila kita pakai balik nanti terkena pula jangkitan tersebut. Ada soalan lain ke? Okey, so hari ini seperti yang tadi kita telah beritahu daripada awal perbualan kita ya untuk Facebook Live kenali COVID-19 untuk Kementerian Kesihatan Malaysia. Hari ini memang kami telah membicarakan dengan lebih menyeluruh ataupun detail tentang pemakaian mask, cara untuk memakai mask, siapakah golongan yang disarankan memakai mask, dan juga penggunaan DIY ya, mask yang dibuat sendiri. Okey. Ada soalan masih lain? ada soalan berkenaan dengan mask ya, Dr. Ziti. Okey, Silik John tanya ya, kalau kita terpegang mask yang bekas orang lain pakai, adakah kemungkinan kita terjangkit penyakit yang ada pada pemakai mask? Itu soalannya. Okey. Macam kita mention daripada awal tadi program ya, jangkitan COVID-19 boleh disebarkan melalui droplets ataupun virus COVID-19 dia boleh jatuh ya di atas permukaan. Dan apabila kita menyentuh permukaan tersebut ataupun objek yang ada virus ya, bila kita pegang objek dan kita letakkan di bahagian muka, especially pada bahagian mata, pada bahagian hidung dan juga pada bahagian mulut ya. Ini adalah kita kata mucosa membrane kita ya. Ini membolehkan virus ada cara untuk masuk ke dalam badan. Jadinya kalau kita menggunakan mask yang telah tercemar dengan virus COVID-19 dan kita tutup pada muka kita ya, kita berisiko untuk mendapat jangkitan juga. Ya, Dr. Noh? Ya, betul. Mungkin tadi Puan Maizatul Akmal terlepas ya, ada juga soalan yang sama tadi. Dia ingin bertanya, mask yang diperbuat daripada kain selama mana boleh dipakai? Sebab sekarang ni ramai yang jahit mask sendiri. Okey, tadi kita ada menjawab soalan yang sama, Puan Maizatul. Untuk mask yang diperbuat daripada kain adalah disarankan tidak melebihi 3 jam untuk sekali pemakaian. Jadi selepas 3 jam disarankan untuk basuh, keringkan sebelum dipakai semula. Ada soalan daripada Encik Muhammad Hafizuddin. Encik Muhammad Hafizuddin baru join. Okey. Cik Hafiz tanya, kalau saya batuk-batuk je, perlu ke pergi klinik? Maaf, baru join sesi live ni. Okey. Kalau batuk dan Cik Hafiz risau ya, saya nasihatkan datanglah ke klinik kesihatan yang berhampiran rumah untuk pemeriksaan lanjut. Ya, saya galakkan untuk datang ke klinik lah. Okey. Cuma mungkin kalau seseorang yang risaukan pasal COVID, sebenarnya kita mungkin recap sedikit, seperti sesi-sesi yang lepas kita ada memberitahu mengenai simptom-simptom COVID, seperti batuk atau demam atau sakit tekak atau juga sesak nafas. Itu adalah simptomnya, tetapi kita akan melihat kepada faktor-faktor lain ya yang merisikokan seseorang itu untuk mendapat COVID-19, iaitu jika ada sejarah perjalanan ke luar negara atau ada kontak rapat dengan kes yang telah dikonfirmkan menghidapi COVID,
atau untuk setengah kes seperti jika ada kluster lah, seperti baru-baru ini perhimpunan tabligh di Masjid Sri Petaling. Jadi jika batuk sahaja, tidak ada faktor-faktor risiko yang lain, sebenarnya risiko untuk mendapat COVID adalah agak rendah, ya. Tapi kalau untuk mendapatkan rawatan boleh juga ke klinik. Okey, saya rasa mungkin ada pesanan terakhir Dr. Noh sebelum kita menutup bicara kita pada hari ini. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah mengikuti kami di FB Live KKM pada hari ini. Dengan topik kita pada hari ini membincangkan mengenai penggunaan mask, ya. So saya harapkan kita masih lagi di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang baru masuk hari kedua untuk fasa kedua ini. Kita teruskan perjuangan kita, ya, untuk membanteras virus penyakit COVID-19 ini dengan memberi kerjasama kepada kerajaan untuk terus stay at home dan keluar hanya bila perlu. Saya pun nak ucapkan tahniah sebenarnya, ya, kepada semua rakyat Malaysia kerana kita dapat terus bersabar untuk mematuhi arahan PKP, ya, dah masuk kepada fasa kedua. Harap kita dapat teruskan PKP kita dan kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19, ya. Dan dah dekat nak puasa ni. Ya. Sebenarnya Siti, semalam kita punya DG kita, ya, ada menyebutkan mengenai tempoh 2 minggu ini adalah sangat penting untuk menentukan sama ada kita punya Perintah Kawalan Pergerakan itu berkesan atau tidak. Dan sebenarnya melalui laporan tersebut didapati jumlah pertambahan kes adalah sebenarnya lebih rendah berbanding dengan yang dijangkakan. Jadi ini adalah satu berita yang baik, ya. Harap ia akan berterusan. Okey. Dan kita dapat teruskan stay at home, memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Ya. Sekian daripada saya, Dr. Ziti Akhtar binti Sufian. Dan saya Dr. Noh, sehingga bersiaran lagi di FB Live pada sesi yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Bakti penuh setia demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah bagi kepada pemimpin, kepada rakyat, hikmat diberi penuh sama bekerja, sama